25. Terima kasih Yang Berhormat Igan. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Puan Yang Dipertua, untuk maklumat ahli Yang Berhormat Igan, secara prinsipnya hak ehwal pendidikan adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan, sebagaimana yang diperuntukkan di bawah senarai 13 jadual ke-9 dalam Perlembagaan Persekutuan. Walau atas semangat itu, maka Dasar Pendidikan Kebangsaan, Akta Pendidikan 1996 dan peraturan-peraturan di bawahnya menjadi pegangan dan rujukan dalam menjalankan sistem pendidikan kebangsaan di negara ini. Oleh yang demikian, semua kuasa yang perlu dalam mengendalikan sistem pendidikan kebangsaan telah dinyatakan secara jelas dalam Akta 550 tersebut. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Bersama Pembangunan Pendidikan Negeri Sarawak JTBPP Sarawak telah diadakan pada 22 hari bulan Februari 2024 di Kuching, Sarawak. Mesyuarat tersebut telah dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan dan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Inovasi Pembangunan Pakat Sarawak bagi membincangkan secara terperinci berkaitan dengan isu-isu otonomi pendidikan yang dicadangkan oleh Kerajaan Sarawak. Kerajaan Sarawak telah mengemukakan tuntutan ataupun isu pendidikan yang meliputi aspek sumber manusia, operasi dan pembangunan. KBM telah meneliti dan memperhalusi semua tuntutan dan isu tersebut daripada aspek dasar dan juga perundangan bagi memastikan ia adalah selari dengan dasar yang sedia ada dan berkuat kuasa. Otonomi pendidikan yang telah diberikan kepada Kerajaan Sarawak termasuk pemberian kuasa Menteri Pendidikan di bawah Seksyen 28 dan 31 Akta Pendidikan 1996 kepada Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak bagi meluluskan permohonan pembinaan bangunan kantian atau tambahan, kerja ubah suai atau naik taraf di sekolah kerajaan dan di sekolah panduan kerajaan di Sarawak yang menggunakan peruntukan Kerajaan Sarawak atau mana-mana pihak selain daripada Kerajaan Persekutuan, dan turun kuasa ini berkuat kuasa mulai Mac 2024, dan ini juga tertakluk kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dari masa ke semasa. KPM komited dalam segala rundingan dengan pihak Kerajaan Sarawak bagi memenuhi tuntutan dan isu yang dipohon berdasarkan keupayaan, keperluan dan bidang kuasa yang berkuat kuasa pada masa kini. Terima kasih. Igan. Terima kasih Timbalan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Ya, memang betul soal pendidikan adalah soal persekutuan dan juga termaktub dalam perlembagaan. Soal itu kita bercakap tentang otonomi. Yang Berhormat Timbalan Menteri, soalan saya ialah soal otonomi pendidikan ini adalah satu topik yang sering dibangkitkan sekarang ini oleh pemimpin dari Sarawak, khususnya warga pendidik termasuk para pelajar dan ibu bapa. Kerana ini soal prestasi dan martabat pendidikan di kalangan pelajar. Dan semua maklum bahawa prestasi pendidikan di Sarawak sangat-sangat buruk atau selalu tercorot berbanding negeri-negeri lain. Dan semua ini amat berkaitan rapat dengan isu-isu sekolah daif, isu-isu kekurangan guru, isu-isu prasarana yang kurang lengkap. Soalan saya Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah kementerian bercadang untuk memberikan otonomi ataupun kuasa ataupun kebenaran kepada JPN Sarawak untuk mengendalikan projek-projek di bawah nilai misalnya 5 juta ke bawah, ataupun jumlah yang difikirkan sesuai oleh KPM kerana JPN dan PPD dengan kerjasama agensi teknikal seperti JKR boleh melaksanakan projek-projek baik pulih ataupun bina baru berkenaan. Kerana pendekatan ini, dengan pendekatan ini usaha untuk mengatasi sekolah daif boleh dipercepatkan, malah mungkin kos yang lebih rendah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Igan. Sememangnya isu berkenaan dengan sama ada KPM atau MUF boleh sama ada KPM atau MUF boleh membenarkan Kerajaan Sarawak melaksanakan sepenuhnya projek pembangunan ataupun pembangunan sekolah daif dan menurunkan peruntukan secara terus kepada Kerajaan Sarawak ataupun JPN.
Isu ini sememangnya merupakan satu isu yang telah pun dibincangkan dalam jawatankuasa Kerja Pembangunan Pendidikan Sabah dan Sarawak yang dipengerusikan bersama oleh KSU, KPM dan juga Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Negeri Sarawak. Dan saya ingin maklumkan di sini bahawa berdasarkan kepada pengurusan peruntukan pembangunan yang sedia ada, penyaluran peruntukan pembangunan adalah secara berperingkat mengikut kemajuan projek dan penyaluran peruntukan pembangunan harus disalurkan kepada agensi persekutuan dan agensi pelaksana yang melaksanakan projek. Dan berkenaan dengan isu yang dibangkitkan, memang Jawatankuasa Kerja Pembangunan Pendidikan dan juga Jawatankuasa Tindakan Bersama Pembangunan Pendidikan bersama dengan Sabah dan Sarawak akan bermesyuarat lagi pada tahun ini untuk supaya selain daripada isu yang dibangkitkan tadi, untuk isu-isu lain juga dapat dibincangkan supaya dapat kedua-dua pihak dapat mencapai satu persetujuan berkenaan dengan isu yang terbangkit. Dan saya juga ingin maklumkan berkenaan dengan projek Taif, sememangnya di Sarawak sejak tahun 2016 sehingga 2024, projek yang telah siap 240, projek yang masih dalam pembinaan 51, prabina 95 dan 4 tahun 6 buah projek. Dan pihak KPM akan memastikan bahawa kesemua projek berjalan dengan lancar. Ada isu berkaitan dengan guru yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Igan tadi juga, seperti yang Berhormat Igan tadi mengambil maklum, penghantaran guru baharu telah pun dibuat pada bulan Disember yang lepas hasil ke wilayah Sarawak, yang mana jumlah guru yang dihantar itu adalah yang paling tinggi dalam sejarah. Ada yang paling tinggi di antara kesemua negeri yang lain. Maka ia membuktikan sekali lagi usaha dan komitmen pihak KPM untuk memastikan bahawa tuntutan dan juga isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen dan juga kerajaan Sarawak adalah dapat di-handle dengan baik. Kuala Krai. Terima kasih, Ibu Ketua. Apakah pendekatan terkini pihak KPM dalam menangani isu sekolah kurang murid, sama ada murid kurang daripada 30 orang di kawasan luar bandar, dan pendalaman termasuk keberkesanan kaedah pelaksanaan kelas bercantum ataupun penggabungan SKM? Apakah kriteria yang ditetapkan oleh KPM bagi memastikan sekolah yang mempunyai kepadatan murid dapat dibina bangunan baru tambahan? Berbanding sebaliknya, saya bagi contoh. Di sekolah kawasan saya, iaitu sekolah kebangsaan Sungai Sam, kelas sedia ada 7 kelas, kekurangan 3 kelas. Jumlah murid sesi ini 24-25 selama 192 pelajar. Permohonan bangunan baru telah dibuat, namun tiada dalam senarai bila disemak, sedangkan keperluan amat terdesak sehingga kan terpaksa buat penghadang dengan papan plywood. Sedangkan terdapat sekolah kurang murid seperti di SK Pasir Linggi dalam daerah Gua Musang, tetapi kawasan yang juga pedalaman, dapat bangunan baru, pelajar sedikit dan bangunan lama masih lagi baru. Terima kasih, Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Berkenaan dengan isu tak silap saya kelas padat yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Krai tadi, pada hari semalam semasa penggulungan, saya telah pun menyatakan keazaman dan juga tekad daripada KPM yang mana pada tahun ini sahaja, tahun 2024, KPM telah meluluskan satu pembinaan sekolah sebanyak 26 buah sekolah, dan ini merupakan sesuatu usaha daripada KPM untuk menyelesaikan kekurangan sekolah dan juga isu kelas padat. Dan pada masa yang sama untuk kelas padat juga, KPM juga ada mengambil pendekatan seperti di SK Sarjana Putra, yang mana berbanding dengan persekolahan satu sesi yang diamalkan sebelum ini, yang dirancang sebelum ini, kita pecahkan kepada sekolah 2 sesi yang mana telah berjaya menampung lebih daripada 2,000 murid. Dan memang kita juga mengambil maklum bahawa di kawasan-kawasan tertentu ada tertapatnya sekolah kurang murid, dan itu merupakan sesuatu perkara dan isu yang sentiasa diambil berat oleh pihak KPM, dan sekiranya secara spesifik daripada kawasan Parlimen Kuala Krai ada apa-apa input atau apa-apa cadangan, bolehlah serah kepada pihak KPM untuk kami mengambil tindakan dan juga perbincangan selanjutnya. Terima kasih. Tuan Johari bin Kecik Jeli. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua.